Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan Kingdom of Bahrain berhasrat mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala. Penerbangan terakhir bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak meninggalkan negara hari ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Kingdom of Bahrain pada 9 hingga 11 Jun 2023. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini adalah atas jemputan His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain. Semasa keberangkatan negara ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam antara lainnya dijangka mengadakan perjumpaan bersama His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala sebelum menyaksikan majlis penandatanganan beberapa dokumen antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kingdom of Bahrain. Keberangkatan negara baginda ke Kingdom of Bahrain mencerminkan hubungan dua hala yang kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kingdom of Bahrain. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara sejak tertubuhnya pada 24 September 1988. Keberangkatan negara ini juga akan meningkatkan lagi kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang yang berkepentingan bersama, termasuk pelaburan dan kewangan serta pertahanan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebelum ini pernah berangkat ke Kingdom of Bahrain bagi keberangkatan negara pada bulan September 1988 dan lawatan kerja terakhir baginda adalah pada 21 hingga 23 April 2000. Manakala His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, pernah mengadakan keberangkatan negara ke negara Brunei Darussalam pada 3 hingga 4 Mei 2017. Penerbangan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak ke kota suci Madinah pagi tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Rombongan 251 bakal jemaah haji terdiri daripada 120 lelaki dan 131 perempuan yang mengikuti syarikat Darussalam Services Sdn Berhad dan 3 orang pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Sementara itu, rombongan ketiga jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pukul 2 petang waktu setempat. Ketibaan rombongan dialalukan oleh Awang Haji Farhan bin Pihin Orangkaya Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terdiri daripada 254 orang termasuk 3 orang pegawai perubatan haji.
Madinah. Alhamdulillah pengurusan dan perjalanan daripada Brunei and then di lapangan terbang sini berjalan lancar. Bersama dengan isteri saya yang mengikuti pakej Darussalam, selamat tiba di Madinah dengan selamat dan segala pengurusannya adalah teratur dan sempurna. Saya berharap dari keluarga saya dari Brunei Darussalam, mudahan kami sihat, walafiat dan dipermudahkan urusan kami dengan lancar. Sepanjang berada di Madinah, jadual jemaah haji negara padat dengan aktiviti yang disusun oleh pengendali pakej masing-masing. Jemaah dari syarikat ACA berpeluang berziarah dan bersembahyang di Raudah. Untuk masuk ke Raudah, jemaah perlu menempah slot melalui sistem e-Hajj yang diuruskan lebih awal. Begitu juga jemaah yang mengikuti pakej syarikat Al-Hijrah memanfaatkan keberadaan di kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah dan bersembahyang di Raudah. Beberapa isu kontemporari halal diketengahkan semasa perbincangan meja bulat Seminar Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban kali ke-6. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mesyuarat kedua Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi tahun 2023 diadakan petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halwa Dalam Negeri. Antara agenda yang dibincangkan di dalam mesyuarat berkenaan mengenai laporan perkembangan persediaan acara-acara sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam semalam meraihkan sambutan ulang tahun ke-247 Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Sambutan bertemakan sukan diadakan di kediaman rasmi Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Puan Yang Terutama Karen McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat, mengumumkan bekas pemain pasukan bola sepak kebangsaan wanita negara itu akan mengendalikan program perwakilan sukan Kedutaan Amerika Syarikat. Pengisiannya termasuk ceramah motivasi, klinik kejurulatihan dan sesi latihan dengan tumpuan kepada kesaksamaan jantina, memperkasa belia dan mempromosi perkembangan sukan. Pada majlis itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerima jersey Amerika Syarikat dan bola yang ditandatangani oleh dua bekas pemain kebangsaan Amerika Syarikat. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Seri-Seri Pegawan Diraja Pengira Anak Damit Kampung Manggis Madang semalam menganjurkan majlis ceramah perdana halalan Taiban. Ceramah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai maksud halalan Taiban dengan lebih mendalam agar dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ceramah perdana disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Timbalan Dekan Network dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dengan tajuk Halalan Taiban Pemacu Keberkatan Ummah.
Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah pagi tadi mengadakan perbincangan meja bulat mengenai isu-isu kontemporari halal. Perbincangan merupakan salah satu acara sampingan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban kali ke-6 sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Perbincangan berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Antara yang menyertai perbincangan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhut di Jabatan Mufti Kerajaan. Sesi pertama membincangkan tajuk Daging Kultur Makmal, penerimaan masyarakat sebagai sumber alternatif bahan dalam industri halal. Manakala sesi kedua, penggunaan bonca dalam proses pemutihan gula. Panduan kepada pengguna dalam memilih gula yang beredar di pasaran. Perbincangan melibatkan wakil dari badan-badan pensijilan halal serantau dan antarabangsa, agensi-agensi kerajaan dan badan berautoriti yang berkait rapat dengan pensijilan halal. Lebih banyak ucap tama dibentangkan pada seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban pagi tadi yang meliputi pelbagai isu produk dan perkhidmatan halal. Dr. Muhammad Roping Sulong, Profesor Madya, Pusat Penyelidikan Halalan Taiban, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Junisa, dalam ucap tamanya menekankan makanan yang dilarang dalam agama Islam bertujuan mensucikan tubuh badan dan rohani manusia di samping memberi panduan dalam meningkatkan kesihatan dan menyelamatkan nyawa. Dalam Islam, sebagai Quranic guidance for food. Seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban Safat ke-6 berakhir hari ini dengan majlis penutupan. Seminar diadakan selama 2 hari di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Pejabat Perdana Menteri. Hadir Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan ucapan penutupan oleh Dr. Zayyad Amjad Abdul Razak Agwan, Timbalan Pengarah Pusat Kajian Halalan Taiban, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku timbalan pengurusi seminar yang antaranya menjelaskan seminar tersebut merupakan peluang bermakna bagi para peserta untuk sama-sama berkongsi serta membina dan memperluaskan rangkaian pakar dan penyokong industri halal. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah kepada pemenang kertas kerja terbaik dan anugerah pembentang terbaik. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan beberapa siri perbincangan panel yang memfokuskan kepada mempromosikan ekonomi maritim bagi memacu pembangunan mampan dan menyokong pengurusan sumber laut. Hari ini diadakan perbincangan panel yang bertujuan meningkatkan kesedaran dan strategi inovatif untuk marin yang berkembang maju dan peka kepada alam sekitar. Pada sesi pertama, para speaker mengongsikan beberapa langkah penting yang diambil kerajaan, pengawal selia, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan perusahaan sosial dalam mempromosikan ekonomi maritim dan pengurusan marin yang mampan. Sementara sesi kedua, Forum Pemimpin Muda Alam Sekitar meliputi beberapa tajuk antaranya pengurangan perubahan iklim dan strategi penyesuaian serta pengurusan sumber mampan. Perbincangan juga memfokuskan kepada kepentingan penglibatan belia. Antara yang menyertainya, Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Bahagian dakwah daerah Temburung melalui unit pemeliharaan mualaf mengadakan bimbingan pemeliharaan mualaf di Rumah Panjang Sumbeling Lama. Antara pengisian program sembahyang fardu maghrib berjemaah, mendengarkan bacaan dalam sembahyang dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Sasaran tertumpu kepada mualaf yang tinggal di Rumah Panjang Sumbeling Lama dan sekitarnya. Antara yang hadir, Awang Haji Ahmad Abu Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Minggu pertama tu kami akan berkunjung sebagai orang ziarah dakwah kepada non-Muslim. Jadi pada tu kami mengunjungi mana-mana rumah yang non-Muslim lah untuk orang mengeratkan silaturahim, untuk orang menyebarkan agama Islam itu. Dan ke minggu keduanya ataupun minggu ke seterusnya itu kami akan berkunjung ke rumah mualaf pulang. Itu kan membagi bimbingan supaya orang tugasan itu indah tercicir lah. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea dengan sokongan Kementerian Kewangan dan Ekonomi Negara Brunei Darussalam menganjurkan Bengkel Dana Kerjasama BIM Piaga Republik Korea BKCF ditubuhkan pada tahun 2021. BKCF menyasarkan untuk menyumbang ke arah mempromosi pertumbuhan inklusif dan seimbang di Asia Tenggara dan meningkatkan kesaling hubungan ASEAN. Bengkel dihadiri oleh para usahawan, wakil dari agensi-agensi kerajaan serta para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai BKCF dengan menyediakan maklumat komprehensif mengenai dana serta memberi bimbingan mengenai bagaimana untuk mengembangkan cadangan projek yang lebih baik untuk dihantar bagi pusingan BKCF seterusnya. Program Celik Digital ASEAN, ASEAN DLP merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan meningkatkan kecilikan digital dan mencegah maklumat palsu dalam talian. Justru, projek Big Begawan dan The Scoop dengan kerjasama Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI menganjurkan program seumpamanya di Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Pangeran Alias bin Pangeran Datuk Paduka Haji Hidup, pengurus AITI dalam ucapannya berkata, sesi program Celik Digital ASEAN akan membantu para peserta memahami cara menggunakan aplikasi digital dan menambah ilmu mengenai keselamatan siber dan bahan berita palsu. Sementara itu, Mahmudi Yusbi, Ketua Program Yayasan ASEAN berkata, di negara Brunei Darussalam, sesi program Celik Digital memberi manfaat kepada lebih 3,150 orang termasuk belia, warga emas, guru, pegawai kerajaan dan orang berkeperluan khas. Lebih 200 pemimpin akar umbi dan kaki tangan kerajaan menghadiri sesi ASEAN DLP. Sebuah syarikat dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 membuang sampah di tempat awam. Syarikat Yasmin Azima Minimat Sendirian Berhad di Kampung Sengkarai, Daerah Tutong dikenakan kompaun RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun tersebut dalam tempoh 7 hari. Kontingen negara kesukan para ASEAN 2023 di Kemboja meraih 3 lagi pingat iaitu 2 emas dan 1 perak. Pingat emas diraih oleh Awang Radwan bin Awang Haji Mataha, atlet olahraga bagi kategori lontar peluru. Pingat emas tersebut merupakan pingat emas pertama beliau dalam acara tersebut sekaligus mencatat rekod kebangsaan. Pingat emas kedua diraih oleh Dayang Nur Hensan binti Haji Mataha melalui acara lempar cakra. Ia merupakan pingat emas kedua diraih oleh Dayang Nur Hensan pada kejohanan sukan para ASEAN 2023. Manakala pingat perak pertama negara diperoleh oleh Awang Alihan Muda melalui acara lontar peluru. Pingat-pingat disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Pangeran Kash Mirhan bin Pangeran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kemboja.
Pasukan bola jaring belia kebangsaan bawah 21 tahun bertolak ke Korea Selatan untuk bersaing dalam kejohanan bola jaring belia Asia di Jeonju, Korea Selatan. 11 buah pasukan dari negara Asia Tenggara akan berentap dalam kejohanan yang bermula pada 10 hingga 17 Jun. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Lieutenant Kenal Bersara Hajah Wan Shah Limar binti Haji Suhaili yang dipertua Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam, Awang Fendi bin Abdul Rahman dan Awang Andy Suwardi bin Ahiz, pengadil tempatan terpilih untuk mengadili kejohanan. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura malam ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar itu, pasukan Brunei DPMMFC berdepan Hougang United. Perlawanan boleh diikuti menerusi RTB Go Live. Perkembangan Liga Futsal Brunei 2023. Shah United FC dan DDT FC meraih 3 mata penuh setelah berjaya menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan yang berlangsung semalam. Dalam perlawanan pertama yang berlangsung di Dewan Gerak Badan Kementerian Pertahanan, Shah United FC menang 5-4 ke atas Arbisham FC. Manakala dalam perlawanan kedua pula, DDT FC menang bergaya 3-0 menewaskan GG Indra SC.